Kau ambil 3 biji buah yang kau jaga ni, ambil 3 biji yang paling manis sekali kau bagi kat aku. Dia pun petik buah pertama, buah kedua, buah ketiga. Dia pun bagi buah pertama masam. Bondo Mubarak ni dalam mati. Yang kedua pun masam. Yang ketiga pun masam. Apa bondo kau ni Mubarak? 3 bulan aku bagi kau jaga ladang aku ni, kau tak tahu kau mana manis mana masam. Demi Allah, kau pesan ke aku suruh jaga ladang, kau tak pernah suruh aku rasa tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak dan selamat pagi pada agama Islam. Terima kasih kepada semua yang hadir, terutamanya yang tuan pengurusi majlis, sebenarnya yang dihormati Dr. Nur Khalili bin Muhammad Ali, Pegawai Kesihatan Daerah PKD Seremban, yang berusaha Dr. Eliza binti Idris, Pakar Perubatan Keluarga Klinik Kesihatan dan Pangan, Bahagia Hajah Ratna binti Haji Silong, Pegawai Farmasi Kesihatan PKD Seremban, barisan usia program, para peserta program dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tuan, hari ini kita cerita tentang peluang baru, mensyukuri peluang baru, menjadi pekerja yang terbaik dan juga menjadi ibu bapa tauladan. Ini tajuk lah. Tajuk pun macam karangan tajuk lah. Kan memang ikut suka penganjur lah kan. Kan. Tapi apa pun, sebenarnya hidup kita ni bukan semua orang ada peluang. Bukan semua ada peluang. Contohlah, malam tadi berapa ramai yang terlelap tidur tanpa sampai minta panjang umur. Malam tadi tidur terlelap, tengok TV terlelap, tengah borak-borak terlelap tak? Tengah dengar ucapan tadi pun terlelap. Saya lah kan. Jadi boleh terlelap tu kan? Tapi bukan semua orang yang terlelap tu Tuhan bagi peluang jaga balik. Tak semua kan? Jadi itu satu bentuk peluang. Dan dalam pada masa kita tidur malam tadi, terlupa nak minta panjang umur, terlelap. Dan tiba-tiba pagi tadi hidup lagi. Dan bila hidup lah, tak ada siapa pula yang kecewa. Kenapa lah aku hidup lagi? Tak ada pula, aduh hidup lah, ada banyak betul lah. Kan mati kan senang? Tak ada pula. Orang yang selalu sebut mati lagi senang, itu cakap orang yang nak lari daripada masalah. Tapi hakikatnya dia tak selesai masalah pun. Lari boleh lari sampai bila nak lari? Masalah tu ada bukannya dekat situ. Masalah tu bukannya dekat sana. Masalah tu bukannya dekat tepi, bukan kat tengah, bukan kat apa. Masalah tu adalah dalam diri kita. Itu sebabnya orang yang bijak, ni pengajaran yang pertama saya nak beritahu. Orang yang bijak, dia bukannya nampak masalah pada setiap jalan, tapi dia nampak jalan pada setiap masalah. Itu sebab disebutkan orang menanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Sedikit ilmu kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Maksudnya kita kena menghadap masalah tu dengan hikmah, memahami apa benda yang berlaku dalam hidup kita ni, semua ada sebab. Kenapa lah aku datang ceramah hari ni? Itu pun ada sebab. Tuhan tulis dah kita datang dapat jumpa Samsul Debat. Sebab apa yang saya share, apa saya kongsikan, mungkin ada kesan, mungkin pada orang yang nak dirinya menerima kesan tu. Tapi pada orang yang tak ada, sama ni, tak payahlah, macam lah kita dengar, yang penting dapat nombor catatan bertuah kan, kita pun berambui balik kita kan. Contoh kan, mungkin lah macam tu. Tapi sayang lah kan, saya kena bagi pantun. Sebab MC tadi bagi pantun, takkan saya tak boleh kan. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang kan. Banyak ilmu jadi cahaya, sedikit ilmu menjadi terang. Maknanya hari ni dengar, insya-Allah.
Dan bila begitu juga bila dia sebut tentang pekerja yang baik. Sebab orang yang pernah terbabit dengan najis dadah, dia ada satu sentimen. Kau cakap, ni teruk ni, jangan kau ambil weh, kau jangan ambil dia kerja. Kau jangan ambil dia kerja. Dia ni parah ni, memang hilanglah barang kita ni. Jangan ambil ni memang tak ada warna lah, jahanam lah. Dia ni bukan tak boleh, kau jangan percaya sangat. Kadang-kadang bos tu dah elok percaya kat kita, tapi ada orang lain pula mengasut bos tu, kau jangan percaya kau orang macam ni, dia kata. Mungkin ada orang macam tu. Tetapi itu kalau setakat orang tu cakap lah, orang tu bercakap macam-macam pasal kita, soalannya gugur ke telinga kau, tetangga ke telinga kau bila orang cakap tu? Tak ada. Kalau cakap, kalau kita kena kutuk teruk lah kan. Tu sebab dah diajar. Nabi kata banyakkanlah tengok orang yang di bawah daripada melihat orang yang di atas. Maksudnya tengok orang yang lagi teruk daripada kita. Setidak-tidaknya aku kena kutuk pun lantaklah, aku ada kerja. So peranan kita apa? Buat yang terbaik. Dulu pun orang cakap, alah Samsul debat pembondo kan. Seorang anak kampung daripada Negeri Sembilan pergi ceramah, pembondo Samsul tu. Tapi bila orang dah tahu Samsul debat, orang dah mula dengar ceramah dia, tiba-tiba penceramah lain pun dah pandai lah cakap Negeri Sembilan dalam TV kan. Dulu pasal kau tak cakap Negeri Sembilan, kau mengaku kau macam Kuala Lumpur kan. Okey je, lantak lah kan, saya jadi diri saya je. Jadi maknanya kita sentiasa buat yang terbaik. Orang cakap ni biasa. Nabi tak kena cakap ke? Nabi tak pernah kena tuduh. Nabi kena tuduh gila, Nabi kena tuduh sihir. Tapi Nabi buat apa? Nabi tetap sabar dan tenang. Sebab Nabi ajar dalam satu hadis, janganlah kalian menjadi pak turut. Nabi kata, bila orang berbuat baik, kalian berbuat baik. Bila orang berbuat jahat, kalian berbuat jahat. Akan tetapi tetapkanlah pendirian kalian. Bila orang berbuat baik, kalian berbuat baik. Bila orang berbuat jahat, tetaplah kalian berbuat baik. Itu Nabi pesan. Ini selalu bila tanya, kenapa boleh terjebak dengan najis dadah? Kawan-kawan, senang je lah kawan-kawan. Yang menolak ni siapa? Kan, betul tak? Faham tak? Sekarang ni kita kena belajar menjadi orang yang bertanggungjawab di atas diri kita sendiri. Cukuplah yang dulu-dulu. Bak kata ahli falsafah, semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak, jangan berharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Maksudnya dulu-dulu dah, lupakanlah. Mungkin kita pernah terbabit benda-benda yang tanpa kita suka, kita pun sendiri pun tak gamar nak menyambut dah. Dan janganlah pula kita heboh dengan orang. Kalau orang tu tak tahu, jangan saja cerita, saya apa benda saya tak tolan dulu, apa benda yang saya tak ambil dulu. Kira kalau dalam seremban ni orang kena lah cik-cik tu kan. Jangan, sebab Allah melarang sama sekali. Nabi kata jangan. Bila Allah menutup aib kita di malam hari, janganlah kamu membuka aib kamu siang hari. Tak usah. Kalau orang marah, kenapa kau tak cerita sama ni, kau macam ni? Pada saya benda tu aib, apa saya nak cerita? Lagipun saya dah lama lupakan dah benda tu. Tentu kan? Oh iya ke? Cerita macam tu je. Orang ni kadang susah kan? Manusia memang macam tu. Kita bukan duduk dekat dalam syurga, kita duduk dalam dunia. Dalam dunia ni semua perhati. Dia naik kereta apa? Dia parking kat mana? Dia pakai baju apa? Hoi, mahal cap dia. Hoi, mas dia lain macam. Semua nak tengok. Kan? Semua nak tengok kau orang. Tetapi jangan jadikan dia sebagai satu ukuran. Jangan kita judge orang. Macam saya tengok ni okey. Saya pernah ceramah untuk banduan-banduan yang sedang menunggu hari banduan terakhir. Mana? Bayangkan banduan terakhir, macam dekat depan saya ni dah alhamdulillah dah boleh ke mana-mana, dah boleh buat menjalani hidup seperti biasa. Banduan terakhir. Dan saya ketika berbual dengan seorang kaunselor penjara, dia kata, dia share dengan saya satu peristiwa yang paling dia tak boleh lupa, adalah dia bersama dengan banduan yang terakhir. Banduan yang dah nak sampai masa nak dihukum gantung. Dia ingat dia kuat tau, kaunselor ni ingat dia kuat. Dia ingat dia boleh tahan lah.
Tapi lalas dia mengalirkan mata, dia memang bukan memang nangis sampai teresak-esak betul. Waktu dia melihat banduan takhir ni bertemu dengan anak isteri dia sebelum esoknya akan dikena hukum gantung mati. Tahu apa ayat dia? Ayah esok dah tak ada dah tau. Jaga mak elok-elok. Jaga mak elok-elok. Jangan nakal-nakal tau. Tapi insya-Allah ayah nampak. Dia kata macam tu. Menangis. Masa tu di hidangan makanan yang paling sadap sekali pun tak boleh nak talan dah, sebab tahu dah besok dah nak kena gantung. Dan dia ayat yang paling best sekali, dia pegang tangan kaunselor, dia pegang tangan seorang imam yang datang tu, seorang ustaz ni. Dia kata, "Ustaz, imam, sebab dia ni dituduh kes bunuh tu. Dia ni dituduh kes bunuh dalam tempoh 10-11 tahun sebelum dia nak digantung tu kan, penjara, rayuan apa semua. Dia telah berjaya mengislamkan kira-kira 17 ke 18 orang kawan-kawan dia kat dalam penjara. Apa ayat last dia pegang? Ustaz besok akan uruskan jenazah saya kan. Ustaz jangan kasar-kasar tau dengan jenazah saya. InsyaAllah saya baik, insyaAllah. Dan saya nak ustaz dengan kaunselor Haji, Tuan Haji, ingat satu benda saya nak bagi tahu. Saya tak buat pun apa yang orang tuduh saya ni. Tu hari terakhir dia cakap. Bayangkan, dia kena tuduh benda yang dia tak buat, dia dihukum gantung, dan dia kata tapi saya redha, dia kata. Itu saya cerita ni, peluang ni kita dengar pun sebab kan, bayang tak aniaya hidup dia, tapi dia redha. Padahal Tuhan akan siapkan tempat yang baik untuk dia. Kita ada peluang berubahlah. Sebab itu dalam peristiwa hijrah Nabi, kita tengok Nabi berhijrah daripada Mekah ke Yathrib, Madinah hari ni. Waktu peristiwa hijrah tu Nabi dia sebut juga, tak ada lagi dah hijrah selepas ni. Selepas Fatu Makkah tak ada lagi dah. Nabi kata, no more hijrah after this. Kalau kau tak faham lah, kita kena cakap tu pakar ramai ni kan. No more hijrah after this, kata. Yang ada cuma apa? Dua. Yang ada cuma niat dan jihad. Ingat tu baik-baik. Niat kita. Ada orang berhenti sebab nak tunjuk kat orang dia berhenti je, tapi dia tak berhenti. Ada orang berhenti mungkin supaya senang dapat kerja, mungkin supaya dia senang dapat keuntungan-keuntungan lain. Tapi niat yang paling baik, niat kerana Allah, niat kerana Tuhan, niat kerana nak buat yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat. Sebab nak buka buku baru. Dan jihad, maknanya apa? Perjuangan nak buat apa benda yang kita niatkan. Bukan senang, cakap semua boleh. Gua rasa gua nak berubah. Semua orang boleh cakap, betul tak? Tapi nak buat apa yang kita cakap bukan satu benda yang mudah. Tu sebab orang sebut cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap tapi tak bikin. Cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap tapi tak bikin. Kena buatlah benda yang kita cakap. Barulah tu sebabnya Mahatma Gandhi kata, harmony is when what you say, what you do and what you think are the same. Mahatma Gandhi kata, apa yang kita fikir, apa kita cakap, apa kita buat sama. Baru tu dia jadi satu perkara yang harmoni dalam diri kita. Yang jadi tak tenang hati, yang jadi tak damai jiwa kita, kita cakap aku nak jadi baik, aku nak jadi baik. Dekat belakang kau baik, mana tak baik. So mana tangkap. Lepas tu mana nak tenang, memang tak tenang. Mesti sama dengan apa yang kita fikir, apa yang kita cakap. Ya. Aku ingat aku nak kurus, minta darah banyak, macam mana? Kan semua benda kau tolak. Semejo bukan sepinggan lagi dah. Semejo makanan di balon kan, bukan sikit-sikit. Dah makan menung, kenapa lah banyak nak aku makan. Itu ya dah. Menyesali nasib diri. Pesalah banyak sangat yang aku makan. Mi goreng jantan pula tu. Mi goreng telur jantan lah kan, ada telur. Mi goreng, tak tahulah, saya nampak bayang-bayang ni macam mi goreng kan. Lepas tu TO pula tu. Ui, dia katakan
Memang complete set kan? Jadi sebenarnya memang bukan satu benda yang senang. Penceramah sendiri nak buat apa yang dia cakap pun bukan senang. Bukan cakap tuan-tuan ni, penceramah. Ada penceramah kat luar sana, ingatlah akhirat banyak. Aduh, ni semua dunia ni. Lepas tu minta duit ceramah 3,000 tu. Tahulah sekarang kan kos macam mana. 3,000 minta. Rasa tak bersalah yang minta tu. Ya. Lepas tu puaslah merayu. Kami tahulah kan KK bajet tak tinggi. Harap sangat nak ni contoh. Janganlah terasa. Bajet kami tak tinggi, tuan. Penyanyi boleh bayar mahal, pelakon boleh bayar mahal. Tu silap tu penceramah tu. Kan? Sejak bila lah ceramah Samsul Bain? Anda nampak ada logo Maxis kat luar tu. Maxis ceramah hari ni ditajakan oleh Maybelline. Mana ada datang Tolokong Siti Khadijah pun tak ada nak taja. Tak nak tunjuk, kadang-kadang orang dia disilap percaturan. Dia nak menyamakan tu tak kena. Ke kategori bangang lah, senang cerita kata bangang ceramah tu ayat kan. Saya selalu sama macam tu minta ya Allah. Sekarang sekolah rendah ada satu penceramah dengan sekolah rendah dekat Kedah 5,800 set tiket flight minta. Sekolah rendah mana datang duit sekolah rendah tu. Lepas tu ceramah yang kedua petang pula, itu tak apalah, itu tak tiket flight 4,800. Itu muka cakap payah tuan. Saya tak kisah nak tau, tapi dah setuju tu janganlah dikurangkan. Jadi gurau kita dalam hidup kita ni, prinsip dia macam tadi kita tengok kan, kita tengok poster no more street drugs kan, tak ada, kita memang tolak ke tepi. Ini sebenarnya satu ayat yang kita yang kadang-kadang kita dengar pun, apalah nak cakap-cakap dengan aku macam ni, aku tahulah you buat tajuk macam tu buat apa. Sebenarnya kita kena faham tau. Tanyalah orang Cina, orang yang berbangsa Cina je. Woman, saya bukan nak cakap Cina lah, tapi saya ambil dia punya terjemahan lah, kan takut salah. Dia kata apa? Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Orang yang menegur saya adalah guru saya. Jangan kecil hati orang tegur gitu. Orang tegur tu sebenarnya peringatan. Percayalah, apabila tak ada dah orang memperingatkan kita, sebenarnya kita jauh daripada rahmat Allah. Kena ingat. Biar ada orang tegur kita, jangan macam ni. Ya ke? Orang tak pakai lah tudung macam ni dah. Ya ke? Orang pakai pattern apa sekarang? Sekarang yang lempar tu, macam tu. Yang macam ni tu, tu bawa yang apa tu, yang tu ada juga lah, tapi di pattern yang macam ni. Ada. Sekarang lah tahun 2025 dengannya tudung saji dengannya tu lah. Dah macam kung fu panda. Tak adalah, maksudnya bila orang tegur kita tu untuk kebaikan kita, kita percaya tu kan, untuk kebaikan kita. Jadi dalam pada tu nak berjaya dalam hidup kita ni, dalam mengatasi apa juga masalah-masalah, 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama, prosesnya panjang. Betul lah. Saya yakin sebelum tuan-tuan nak sampai kat sini kan, dah macam-macam benda yang tuan-tuan lalui. Bukan senang untuk diterima kembali dalam masyarakat, untuk menjalani kehidupan kita macam biasa. Mula-mula tu kita rasa macam semua orang tengok kita. Rasanya tu. Tapi lama-kelamaan okey je. Kan? Macam saya sekarang, saya rasa orang tengok saya, tapi tak tahulah hati macam entah ke tempat lain ke apa. Pandang macam tu. Ya ke tidak kan? Orang tu kalau dia tengok saya mula pebeh tu biasa. Tapi yang luar biasa, dia kejap tengok, kejap lelap. Kejap tengok, kejap lelap. Maknanya sambil hebat dia. Sebab sambil dia dengar, dia zikir. Yang paling hebat sepanjang ceramah saya, dia zikir. Zikir. Dia ada satu doa tu kalau kita baca, sebenarnya kalau kita berucap kat depan, kita baca doa tu, hilanglah ngantuk orang belakang. Pernah belajar tak ayat tu?
Ustazah mungkin ada share. Dia punya doa dia senang je. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau baca tu, insya-Allah hilang ngantuk orang. Orang kalau dah tidur tu, ada yang nyalin tu yang best. Kan dia dah tidur je. Wabillah taufik, tagak dah habis kau. Tagak dah. Sagar betul kan. Alhamdulillah ada yang ambil Tadi ada yang nyalin makan pangang motor berjamah ni kan. Pertama, prosesnya panjang. Yang kedua, kena ada komitmen. Usaha kita sendiri untuk mengelakkan kita terbabit pada benda-benda ni kan. Nak tolak ni street drugs ni, kita tahu benda tu boleh datang. Kita kawan-kawan kita dulu, dia akan datang jumpa kita. Ada je benda ni alah sikit je kawan dalam elak benda member je ni. Kau tak payah nak jadi baik sangat lah. Tu ayat-ayat macam tu lah. Orang ayat dia, alah macam lah kau tu baik sangat. Kita cakap gitu. Ayat paling susah kali. Jawab, memang betul aku ni bukan baik pun, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Cakap tu. Kena kuat. Kena ready dah jawapan-jawapan. Bila kau cakap, tak apalah, kau nak on lah. Kalau boleh kau berhenti lah. Dan kalau kau nak on, jangan depan aku. Cakap ada. Dah cakap ada. Kan? Yang ketiga, kena ada fokus. Fokus pada benda-benda yang kita nak buat, pada kerja kita, buat yang terbaik. Sebab Nabi ajar, Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu, dia perbuat dalam keadaan baik, teliti dan sempurna. Kena buat betul-betul. Bukannya main-main. Mana boleh asbol, tahu asbol? Asal boleh. Janji siap. Kena buat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Fokus. Keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Maknanya disiplin kena ada. Pagi minum macam mana, makan macam mana, kemudian masuk kerja pukul berapa, kemudian waktu minum sekali lagi pukul berapa. Kadang ada waktu minum kat pejabat tu, ada kat tempat kerja kita tu ada waktu minum dengan kawan. Okey, minum. Okey, jangan lebih berapa minit. Disiplin. Tengah hari pula, makan tengah hari macam mana, kontrol makanan. Makanan yang kita boleh makan, makanan yang tak boleh makan, the do and the don'ts. Kemudian petang balik, okey, ada tak aktiviti, disiplinkan diri. Dengan family dah biasa janji dah petang nak pergi jogging, tak adalah jauh sangat, daripada Somban sampai Pilah. Itu tak jadi orang lah tu sampai Pilah tu. Dan begitu juga malam mengaji kan dengan family, ataupun berkongsi majlis ilmu, cerita yang baik-baik untuk bawa perubahan. Itu dia. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, yang perlu ada adalah istiqamah, ataupun disebut sebagai keberterusan, ataupun Dr. Khalili selalu sebut sebagai konsistensi. Macam tu lah. Macam tu lah Dr. Khalili selalu sebut itu. Okay. Jadi makna kata ini antara yang perlu ada. Kemudian dalam diri kita, apa yang perlu kita tanamkan? Apa yang perlu kita tanam? Suntik, injection yang kena masuk ni, vaksin-vaksin yang kena masuk. Pertama, kena masukkan vaksin jujur. Jangan bohong, jangan tipu orang. Itu satu. Vaksin yang kedua, ni vaksin ni lagi hebat daripada Pfizer, Sinovac dengan AstraZeneca. Vaksin jujur. Kena jujur, tu terang cakap, saya boleh, saya tak boleh, saya tak faham, angkat tangan. Malu bertanya, sesat jalan. Yang kedua, accountability. Vaksin accountability ni, apa accountability? Maksud dia ni bahasa Jawa ni, accountability ni, maksud dia kebertanggungjawab. Kena tanggungjawab dengan benda yang kita buat. Kenapa ni? Memang salah saya tuan, saya tak siapkan ni sepatutnya ni saya memang saya lalai sikit lah. Saya betulkan, tanggungjawab. Ni kenapa mana saya tahu, tanya orang lain. Tu sebab anak kita kat sekolah jadi macam tu. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kau ambil buku dia? Dah dia bagi. Asal kau pakai dia? Dia minta. Aduh, sampai sudah tak selesai. Kebertanggungjawaban. Seterusnya, vaksin ukhuwah, maksudnya ingin berbaik-baik dengan semua kan. Silaturahim, jaga. Ya. Ukhuwah. Jumpa sama-sama buat. Assalamualaikum, sihat. Tanda-tanda orang baik ada 4. Bila tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Macam tadi, mana pergi dia? Asal tak sampai lagi? Mana orang baik tu, dia tanya-tanya dia.
Bila dah ada disebut-sebut penceramah hari ni, Samsul Debat, personality media, macam itulah disebut. Tanda yang ketiga, datangnya disambut. Oh gila betul. Dan tanda keempat, baliknya diiring. Saya yakin walaupun belum balik, saya yakin kejap lagi saya balik diiring sampai kereta saya. Tu tanda-tanda orang baik. Tak adalah, bukan cakap diri sendiri. Contoh macam kita buat kenduri kan, kat rumah kita buat makan-makan, bukan semua orang yang kita sambut dia bawa masuk dalam. Dr. Khalidi kau sambut bawa masuk dalam. Saudara Samsul Debat belum tahu lagi. Mana yang rapatkan kita akan sebut. Lepas tu ni untuk maklumat semua, ni kawan baik aku dulu, sama belajar dulu ni, sama sekolah dulu ni. Kita siap beritahu kat orang, dia sebut-sebut nama dia. Selagi tak sampai, dia kat mana, dia kat mana, kau kat mana ni, cepatlah aku tunggu kau ni. Nampak? Tanda orang yang baik. Jadi jaga hubungan satu dengan yang lain, buat baik. Seterusnya, vaksin hikmah. Hikmah ni mana sentiasa percaya ada hikmah di sebalik satu perkara. Ni pasal gaji kau lambat masuk pula ni, adalah masalah tu, insyaAllah tak apalah, dia lambat bukan habis, mungkin minggu depan dah dapat tu. Contoh kan, rosak pula motosikal ni, sajalah tu, dia nak bagi aku exercise, tolak motor sampai bengkel kan. Kita sentiasa percaya orang macam tu senang hidup. Ini semua maki, bodohnya motor bodoh. Wah, minyak habis salah siapa? Siapa suruh tak cek minyak? Bodoh motor ni. Motor tu kalau boleh jawab, engkau lah bodoh, tak isi aku besar. Cuma motor tu tak jawab tu yang motor tu mengagam tu kan. Bayangkan di hutan Amazon ada satu puak tu, dia menyembah pokok. Dan dia ada satu ritual dia, kalau pokok tu dah tak membuahkan hasil, dah tak ada buah, tak ada apa, dia buat satu upacara tau, dia keliling pokok tu, dia makinya pokok tu dari pagi sampai petang. Apa yang berlaku petang tu, layu mati pokok tu. Pokok kena maki pun mati, kau bayangkan kalau orang. Tu sebab kita tu tak tahan bila orang cakap pasal kita. Kan ada orang tua-tua dulu cakap, kalau kita serang pokok tu, dia ajar kita suruh buat apa dengan pokok tu? Cakap kan. Aku tak buat benda tu, kau jangan buat. Kau buat bila sampai tahap pokok tu menyaut tu, hari terakhir hidup kau. Macam tu lah. Kau bosan lah kau pokok, bila lah kau nak bosan menyiram pun malas tu. Nampak dia jawab kan. Macam mana? Apa kau tahu kan? Jadi tu dah, tak payah kan? Tak adalah, maksudnya nak bagi tahulah sebenarnya hidup kita ni, kita percaya ada hikmah, ada benda di sebaliknya. Itu sebab kita kena menuntut ilmu kan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikan intan. Macam tu. Mana kata kita kena percaya ada benda-benda yang nak Tuhan nak bagi kat kita. Ada juga hikmahnya. Dulu kita pernah terbabit dengan benda-benda macam ni, tapi bila kita berubah kan ada hikmah. Rupanya hari ni dapat jumpa Samsul Debat depan-depan. Orang lain tengok kat dalam TV je, tapi untuk makluman semua, aku pun tengok aku dalam TV je kan. Sampai tak sanggup nak tengok video sendiri kan. Sampai adalah orang Indonesia pun buat reaction nak pula kan. Cakap, faham kau ada apa aku cakap ni? Beriun nak golak, lagi tahu pula ada orang ni 9 golak kan. Jadi dia adalah benda yang mencuit hati tu kan. Seterusnya apa? Seterusnya yang perlu ada adalah responsif kita respon kita. Maknanya bila ada satu benda dia berikan, respon positif penting. Itu sebab saya kata respon. Kadang ada orang gila apa ni, tolong buat ni, tak nak lah ni, susah lah, bagi saya senang tak boleh lah. Saya bagi contoh waktu saya kerja dulu, kita pernah buat satu program nak bantu ibu-ibu tunggal dalam Negeri Sembilan. Bantu ibu tunggal. Masa saya kerja dekat Perbandaran Seremban dengan Nilai dulu. Jadi program LA21 kita bantu ibu tunggal. Cara dia macam mana? Kita bagi dia polybag ni, polybag yang ada benih pokok ni. Bagi dia 200 beg macam tu. Bagi 100 atau 200 beg. Bagi 100 beg. Ibu tunggal ni susah, anak kecil nak keluar kerja tinggal anak, tak boleh.
So kita bagi polybag ni, kau siram je hari-hari, keluar je tunas dia tu, keluar je tunas, kita akan beli setiap satu polybag tu RM2, bagi free, kau siram je. Bila naik je pokok, kita beli balik pokok daripada dia, kita bagi polybag lain. Senang ke tak senang? Tahu ibu tunggal jawab apa? Susah tuan, bagi duit senang. Tak, nak begitulah attitude ni orang Melayu kita ni. Nampak tak? Respon positif tak ada. Susah, tusah, inilah, leceh lah, siram benda, bagi duit senang. Bila senang, senang mana pula? Macam flat Paroi bawah lah. Oh, flat Paroi. Siapa duduk flat Paroi? Ada tak? Tak ada. Flat Paroi bawah ni, sebelah masjid tu, sewa RM150 sebulan. 3 bilik air, siap 1 master bedroom, siap bilik air. Tak ada deposit apa semua, just api air. Ada yang 10 tahun tak bayar pun ada tu. Betul? Ada 3-4 tahun. Lepas tu adalah tak payah bayar dia. Dia bukan boleh buat apa pun. Ada agak setan dalam tu. Tahu tak apa tujuan rumah PPR ni sebenarnya? Rumah ni bukan, dia kata patut jadi milik kita sendiri. Bayar pemalihan nak jadi milik sendiri. Majlis bandaraya boleh je nak bagi cagak kat bank. Bank boleh bagi kat kita dengan syarat buat loan. Takkan dapat harga dah yang murah-murah dah. Tapi ni nak tolong. Maksud transit, rumah ni sepatutnya rumah transit. Dengan 150 sebulan, katalah kita dapat gaji 1,000 lah, kata 1,000, 700 tu boleh simpan untuk benda lain. Mana dapat rumah sewa 1,5? Apartmen tu pun busuk-busuk pun 500. Dah tak dapat dah pun 500 tu. Dekat Semang Putra tu semua 700, 800, 900, 1,000 pun ada. Yang siap perabot tu 1,200 nak. Ini 100,500 sebulan. Patutnya boleh simpan duit untuk beli rumah macam tu, ataupun sewa yang lebih baik. Bukannya jadi kat sini tangga tu yang berlokok tu bulat je tu, diseret guys, gang tuan guys. Itulah masyarakat kita bila ambil mudah satu benda. Ni keadaan yang kita kena terima, kan? Itu sebabnya respon positif itu penting. Seterusnya, apa vaksin yang kena masuk lagi? Vaksin amanah. Amanah lah dalam apa juga kita buat. Orang tuduh kita macam mana pun, kekal prinsip kita amanah. Orang suruh kita buat benda tak baik, minta maaf, saya tak nak buat benda ni. Saya bawa kisah seorang, nama dia Husam bin Nuh. Husam bin Nuh ni orang kaya. Dia ada seorang hamba, nama dia Mubarak. Mubarak ni hitam betul kulit dia, metalik. Bukan hitam biasa-biasa ni, berkilat betul hitam dia. Betul, kalau sahabat-sahabat kita yang berbangsa India tu, kita nampak manis senyuman, ini tak, memang hitam betul. Mubarak ni dia kata, wahai Mubarak, Husam ni kata, Mubarak, aku ada ladang buah, kau tolong jaga ladang buah ni, aku nak outstation dia. Dia ada urusan dagangan dia, 3 bulan dia tak balik. Kau tolong jaga ladang buah aku ni, boleh? Baik tuan. Dia pun jaga 3 bulan. Lepas 2 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dia pun balik. Dia kata, Mubarak, sekarang kau tolong aku. Tolong apa tu? Kau ambil 3 biji buah yang kau jaga ni, ambil 3 biji yang paling manis sekali, kau bagi kat aku. Dia pun petik buah pertama, buah kedua, buah ketiga. Dia pun bagi buah pertama masam. Bondo Mubarak ni dalam hati. Yang kedua pun masam, yang ketiga pun masam. Apa bondo kau ni Mubarak? 3 bulan aku bagi kau jaga ladang aku ni, kau tak tahu kau mana manis mana masam. Demi Allah, kau posan ke aku suruh jaga ladang, kau tak pernah suruh aku rasa tu. Makna dia amanah, dia langsung tak ambil sebiji pun daripada ladang. Cuba kalau kita dia amanahkan jaga ladang buah, buah dian tu, tengah musim tu agak-agak je dah, ambil sebiji je tak perasan dah kan. Dalam yang gugur berbanyak ambil 2 biji, padahal kan tak ada hal.
Jangan main-main. Jaga amanah walaupun benda kecil. Kerja kat KKM, kerja government mah confirm halal. Siapa cakap? Hari Sabtu tak ada orang nak jaga anak, heret anak bawa ke KKM, bawa ke KKM Pangan ni. Duduk dan diam. Nah, ambil kertas ni, conteng, nah pen KKM punya, kertas pun KKM punya. Amanah tak? Tak amanah walaupun selai kertas. Kalau yang kecil pun tak boleh jaga, yang besar lebih lagi tak boleh jaga. Simple kan? Macam hari ni kan, duduk dan diam. Jangan kau kuti-kuti kursi tu. Kursi tu nak lah cantua kau mana gebeh bila je nak humban dan kursi ni, macam kan? Tak kau kuti pula lagi. Tangan tu amanah tu, duduk elok-elok kan? Iyo, jaga amanah ya, jaga amanah. Tak, dia saya bagi satu contoh aja. Saya tak cakap kursi kat KKM Pangan ni buruk, tak. Saya dulu datang KKM ni, dulu saya kena gastrik, dan saya juga pernah kena band palsy tu. Saya pernah kena mild stroke kan. Saya pernah pergi. Alhamdulillah KKM Pangan ni masih maintain lagi. Maksud dah boleh tahun dah aku datang macam ni ke mana, macam tu lah, macam tu bahasa faham tak? Maksud itulah dia maintain, dia istiqamah lah, macam tu ayat kata istiqamah. Saya harap Menteri Kesihatan dengar lah apa aku cakap ni. Kau datang lah, bagi turun lah peruntukan kan. Ni aku sound direct ya, dia kuala insyaAllah, mudah-mudahan dengar lah. Biasa apa Samsul debat cakap tu mudah lulus ya, insyaAllah. Iyo, tu lah bilik masuk lah. Bilik tu dulu bukan nombor 7 tu lah, tak pun nombor dulu anak saya dulu masa apa belahana kan, baby belahana lah dulu lah. Sekarang tak ada lah kan. Punya ramai dulu sebab klinik kesihatan Sikamat tak ada lagi, tak ada lagi kan, semua tumpu sini kan. Dan begitu juga vaksin yang terakhir adalah vaksin ikhlas. Vaksin ikhlas. Ikhlas maksudnya apa? Bila buat sesuatu jangan mengharapkan balasan, tetapi sebenarnya apa yang kita buat ikhlas, yakin ada dah ganjaran untuk kita. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita gaji tinggi, tapi Tuhan bagi kita keluarga bahagia. Mungkin Tuhan tak bagi kita gaji tinggi, mungkin Tuhan tak bagi kita mewah, tapi Tuhan bagi anak-anak kita semua pandai-pandai. Tuhan bagi isteri yang pandai masak, lempar sayur jadi daging. Bayang tu macam mana cara tu? Sebab dia telefon sambil dia masak, dia telefon tu, dia lempar sayur sampai food panda ada daging tu. Tu lah cerita kan. Iya kan, bahagia je hidup. Kadang-kadang Tuhan bagi isteri kita badan semangat, syukur. Badan semangat. Engkau kenapa gemuk sangat awak ni? Biar ada semangat. Kau polok tu sedap. Yang halus-halus ni orang perempuan yang takut mana. Bang saya gemuk, tak apa, janji sadap abang polok sudah. Iya. Suami I tu boroi. Menurut kajian, lebih 80% lelaki yang memiliki Roy ini romantik. Dia pandai bergurau. Badannya ni alik. Sayang. Iya. Ini cuba ni, kita gemar melihat kekurangan, kita terlupa untuk menilai kelebihan. Itu sebabnya lah kan, dalam hidup kita tu kena ada vaksin-vaksin ni. Bila dah ada vaksin ni, apa pula tindakan kita? Pertama, kita kena cepat. Jangan lambat kita akan ketinggalan. Cepat berubah. Kedua, kita kena hadir pada peluang-peluang yang baik. Dengar ada ceramah, minggu ni Samsul Debat, datang, jangan tak datang. Bukan sebab cabutan bertuah sangat, aku kena datang, aku nak ambil point. Itu cabutan bertuah tu bonus saja.
Jangan risau, cabutan sah-sah 30. Yang datang pun lebih kurang ya. Confirm dah pek mana. Kau tunggu je. Cabutan yang istimewa, yang last sekali kamu tengok. Tiket percutian ke pulau. Pulau mana? Pulau Sabang, Tampin. Kau payahlah sana ni. Pantai yang tak berlaut. Kan? Tak ada lah. Tapi sebenarnya tu dia. Ikhlaskan hati kita, kita kena hadir semua pulang. Sebab betul juga. Betul tak? Ada banyak saya sebut tadi semua betul juga lah, betul juga kan. Jadi ada orang ingatkan kita. Seterusnya apply. Jangan cakap je, kita kena buat. Do the talk. Kan? Dalam orang Saman selalu cakap tu, do the talk. Kena buat apa yang kita cakap. Niat dan jihad, perjuangan untuk melaksanakan apa yang kita niatkan. Ya? Seterusnya, mantapkan pengetahuan kita. Datang seminar, datang kursus dekat YouTube, ada ilmu. Kalau boleh ambil pen, catit poin tu, ambil. Okey. Nak berjaya kena ada ni, kena ada ni. Seterusnya profesional, jangan campur aduk peribadi dengan apa yang kita buat. Kerja betul-betul. Rumah tangga betul-betul. Jangan kita campur aduk. Tak pakai je lah nak tak ni, ada je alasan. Isteri mengagam lah, inilah apalah itulah, seminggu mengagam, sudahnya tak kerja, akhirnya hilang kerja. Tak apalah, boleh cek kerja lain, rezeki tak pernah salah alamat. Tak, itu bukan isu rezeki tak pernah salah alamat, attitude kita tidak menghargai pekerjaan kita. Seterusnya, iltizam, sentiasa tanamkan kesungguhan untuk buat yang terbaik. Nabi sebut Allah sangat suka hambanya kalau buat sesuatu, dia akan perbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Saya sebut tadi kan. Dan penting kita mencari rezeki yang halal, bersih dan lurus. Apa maksud dia halal, bersih dan lurus? Halal tidak mengandungi kederhakaan pada Allah. Bersih tidak menyebabkan kita lupa pada Allah. Lurus akan menyebabkan kita patuh pada syariat dan undang-undang. Itu dia. Tak ada tipu sana tipu sini, tak ada. Seterusnya organize, susun atur strategi dah hidup kita. Aku nak kumpul duit ni, duit gaji aku simpan 100, 200 simpan, sebab nanti aku cadang dalam tempoh 5-6 tahun aku nak pergi umrah, contoh. Kumpul. Ataupun aku plan, mungkin aku nak bawa anak isteri aku ni nak pergi berjalan, dah masanya aku gembirakan dia orang, kumpul nak pergi berjalan, bawa tempat yang best sikit. Pergi mana? Pergi Bali, Bandung. Benda tu jangan cakap mustahil. Sekarang tiket banyak dah, tiket tiba-tiba offer murah kan. Yang terbaru ada tiket kapal terbang murah, pilotless. Pilot pun tak ada, dia terbang sendiri je. Dia kontrol je daripada bilik komputer tu. Sanggup tak? Aku tak sanggup dah lah. Tak lah, kau free pun aku tak naik dah kan. Biar dia ada pilot kan. Kamu buat tiba-tiba meragam lah dekat atas tu, siapa nak motor kan. Yang ada Dr. Khalili pebondo dalam tu. Dr. Khalili dia mengubek orang panik boleh lah kan. Contohlah kan, orang sakit boleh dia tengok. Contohlah. Sentiasa berazam buat yang terbaik kan. Organize, susun strategi untuk berjaya. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa letakkan niat yang baik. Inna a'malu bin niat. Niat yang paling baik sekali, niat kerana Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muraghaman katsira wasa'. Barang siapa yang berubah tu, yang buat sesuatu, berhijrah, niat dia kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan risau, buat yang terbaik. Dan begitu juga saya pesan, tengok surah Ashura ayat yang ke-20. Surah Ashura ayat yang ke-20 Allah beritahu apa tau? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dua-dua dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja berkeuntungan dunia itu, dan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. So mana nak? Kejar akhirat, dua-dua dapat. Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Baik kita kejar akhirat. Maknanya kejarlah agama itu. Buat yang terbaik, insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Ada apa-apa soalan nak tanya? Alhamdulillah. Inilah semangat yang kita nak. Bila suruh tanya soalan, mulalah koma.
darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tiba-tiba ada soalan nak tanya tak? Tanyalah. Okey, baris yang pertama. Tak ada. Okey, barisan yang kedua. Oh, nak cabutan ke jantam tu yang kali kedua lah ni. Okey, row yang ketiga. Ni row ketiga. Tak ada. Keempat, tak ada. Kelima. Ini lagi lah. Yang kelima ke enam ni tak adalah. Tak adalah. Kami okey je Ustaz. Tengok ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun pengisian sudahlah tamat, mudah-mudahan tersemat ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik keki ambangan menyemput, rasa nak junjung. Yang main kau bagi pantun aku balik, aku tak baca skrip tau. Bezo tak ada saja ya tuan. Yang sebenarnya dah ada dalam kepala kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa.